العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi penyampaian tafsir kita pada pagi ini Ustaz Sofi Andullah, alhamdulillah dapat bersama kita lagi pada pagi ini. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada hari ini hari ke-14 dah. Hari ke-14 separuh kita berjalan kita Ramadan ini. Alhamdulillah Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak perlu semua kita kita mendapat bersama-sama kita mendapat kepahaman daripada ustaz kita tentang penafsiran Al-Quran. Alhamdulillah kita survive hari ini. Bila berkenaan baru ni insya-Allah Ar-Rum dan Al-Quran itu betul ke 404 lah. Betul Rum. InsyaAllah mari kita bersama-sama untuk kita dapat kepahaman daripada Ustaz tentang surah Al-Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi واستنى بسنة إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sentiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekali lagi betul hidayah. Memang kita boleh bina hidup kita berdasarkan kepada panduan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat meneruskan lagi pada hari ini ibadat puasa. Hari ini hari yang ke-14, hari ke-14. Di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya puasa ini antara besar sekali ialah kita telah kembalikan hidup kita mengikut program masa ataupun disebut sebagai kembali pada barnamij hasa hidup sebagai seorang Muslim. Kita berarti pada ibadat puasa adalah sebenarnya dicuba bawa kita kembali pada inilah kehidupan seorang Muslim, di mana dia mula hidup dia waktu sahur lagi. Wal mustaghfirin bil ashab. Al-Quran sebut antara sifat hamba Allah Taala ni dia beristighfar pada waktu sahur. Kata lain maknanya Muslim dia mula hidup kita pada waktu sahur. Okay, sebab itulah seperti yang kita tahu semua kita disunatkan bersahur dan sebagainya. Kata lain maknanya itulah kehidupan seorang Muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa juga kita semua dia cuba bina ikatan umum kita dengan Quran. Sepatutnya macam itulah hal yang kita dengan Quran. Sepatutnya mana berlaku bulan Ramadan lah. Ada semua hari yang Ramadan kau mau sungguh. Pada bulan lain tinggal sungguh tak silap kita nak supaya kembali kehidupan Quran mana berlaku pada bulan Ramadan, di mana sentiasa kita tengok, sentiasa kita perhati, sentiasa kita baca Al-Quran Karim. Yang ketiga tuan-tuan semua adalah kembali kita hidup sebagai seorang Muslim. Bagaimana seorang Muslim sebenarnya dalam kehidupan dia kan, buat ibadah, jaga hubungan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah puasa ajar kita supaya kita kembali kepada kehidupan kita asal ialah interaksi kita dengan masyarakat. Ya, kita hubung masyarakat, kita bina hubungan, kita tolong, kita bantu dan sebagainya. Itulah sebenarnya kita betul-betul kata semua. Saya baca satu tulisan kata dia sebenarnya puasa dia kembali kepada program masa seorang Muslim yang hidup sentiasa mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita harap insya-Allah program ini bukan hanya Ramadan sajalah. Lepas Ramadan kita boleh hidup balik, kita
start hidup kita adalah pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala puji sangat orang yang hidup waktu sahur, dan antaranya ialah wal mustaghfirin bil ashar. Allah Taala yang akan dapat kemuliaan daripada Allah Taala ialah orang yang beristighfar ataupun orang yang menghidupkan waktu sahur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung surah baru, ialah surah Ar-Rum. Sebenarnya biasalah sebelum kita masuk cara detail, kita baca sikit insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بالحق وأجل ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أشد منهم وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا
أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله فكانوا بها يستهزئون وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Sallallahu Alhamdulillah kita dapat baca jumlah ayat dalam surah Ar-Rum. Muslim dan Muslimat sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan mula baca surah baru iaitu surah Ar-Rum. Ar-Rum ni satu kuasa besar lah. Satu varian kalau di masa dulu dia ada satu kuasa besar ataupun negara yang memiliki kuasa besar, itu Rum dengan Parsi. Kalau ni ketika mereka syarikat dan Rusia lah. Semasa Nabi SAW dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebelum itu sikit, di mana yang menguasai dunia pada masa itu di segi kuasa adalah dua kuasa besar, iaitu Rum dan juga Parsi. Di mana surah Rum ni ketua semua kalau kita perhati kepada sebagai pengalaman dia adalah surah Makkiyah, di mana dia turun semasa Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah, dan riwayat mengatakan dia turun daripada surah Al-Insyiqaq bersama di zaman surah Al-Insyiqaq. Kemudian kalau ikut studi tarikhnya dikatakan dia turun setahun sebelum dari berlakunya peristiwa hijrah. Kata lain makna surah ini adalah surah Allah Ta'ala turun semasa Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka dari segi kandungan cerita dia, kandungan apa dalam surah ni adalah dia adalah kaitan dengan persoalan kita akan bicara tentang ketuhanan, ataupun yang kedua adalah kerasulan, yang ketiga ialah masalah di akhirat. Saya nak sebut sekitar umum tuan-tuan semua sebagai kesimpulan awal lah. Saya sebut, insyaAllah saya akan ulang balik daripada semasa ke semasa lah. Di mana surah ni kita dapati dia bicara pertama sekali kita akan bicara lepas ni adalah tentang satu daripada ramalan Al-Quran Karim, di mana satu amalan yang benar yang dibuat oleh Al-Quran Karim buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, di mana Rum akan dapat mengalahkan tentera Parsi. Di mana mereka awal tentera Parsi dia benar kan, bila Allah Ta'ala mengatakan Rum akan mengalahkan tentera Parsi, dan benar itu berlaku sungguhlah, beberapa tahun berlaku sungguh, di mana Rum dapat mengalahkan Parsi. Yang kedua adalah surah tentu semua. Yang kedua ialah Allah Ta'ala bicara tentang pertemuan di antara kebenaran dan kebatilan. Mana benar ini bertemu semua lah, daripada dulu sampai sekarang. Ya, selagi mana ada syaitan, selagi ada benar tak boleh ada yang berlaku bertemu semua.
menjual semua antara apa dia kebenaran dan kebatilan. Tapi kita kena ingat, walaupun jual macam mana sekalipun, Allah Ta'ala letak dari mana kebenaran akan diberi kebenaran. Kebenaran akan diberi kebenaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala buat cerita lepas ni bagaimana tuan-tuan semua sejarah ketika bagaimana para Anbiya alaihissalam dan bagaimana Allah Ta'ala bertindak kepada orang yang jahat, diberi hukuman ataupun dibinasa tamadun dia orang mereka. Kemudian dalam surah juga dia bicara tentang tentang apa dia panggil kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu je kuasa dia. Kata bawa maknanya apa yang berlaku di persekitaran kita tunjuk bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala minta supaya kita perhati pada diri kita. InsyaAllah kita akan bicara lepas ni. Kemudian tengok pada persekitaran yang ada pada kita ni. Bandung perkara ni kalau benar-benar kita jujur dan benar hati kita ikhlas, benar hati kita hidup dah cukup untuk bawa manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan akhir sekali Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana sikap orang-orang musyrikin ni. Walaupun penjelasan daripada Nabi SAW, banyak penjelasan, berbagai-bagai bentuk penjelasan daripada Nabi SAW untuk bawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kebanyakan mereka memang tak terima Islam lah. Nafsu syaitan ataupun sikap ego yang daripada orang, dia sanggup tak terima kebenaran yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Itulah lebih kurang cara kasar, kandungan umum yang kita dapati dalam surah Ar-Rum. Okay, kita start yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia ni? Alif Lam Mim. Iaitu kita mula dengan huruf Al-Muqatta'ah. Dalam Quran banyak tempat yang kita dah syarah panjang tuan-tuan semua. Cuma dari segi makna dia, di sana ada dua pandangan ulama. Yang pertama mengatakan apa dia ni, kita seluruh benda-benda dia paling mutasyabihat, kita seluruh makna ni kepada Allah SWT. Tahu mana gabung tersebut pada Tuhan. Sebab ada setengah ayat tu memang itulah kita diminta supaya apa dia ni jangan dipercaya. Atau kata lain, maknanya ilmu ni hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak diketahui oleh orang lain. Ada pandangan mengatakan surah mutasyabihat, ayat-ayat ini daripada guru Qata'ah ni, dia ada dua hikmah lah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa sini. Kita bawa pertama sekali, walaupun makna dia tu memang ada ulama mengiurkan makna dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi di segi hikmah dia dua perkara. Pertama sekali dia nak ajar orang kafir Quraisy ni bahawasanya Quran dia menentang tu, Quran yang dia tolak, Quran yang dia menentang, Quran yang tak percaya, sebenarnya terdiri daripada huruf ni lah. Huruf Alif Lam Mim, huruf Alif Bata, huruf ni lah sebenarnya Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Huruf yang mereka bercakap. Tapi inilah maknanya kalimah ni lah, Quran inilah mengandungi mukjizat yang hebat datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Quran ini sebenarnya ada daripada kalimah-kalimah yang kamu ucap lah, atau huruf-huruf yang kamu berbicara. Yang kedua pula tuan-tuan semua, Alif Lam Mim ni atau huruf Muqatta'ah ni atas dasar apa dia macam nak tutup telinga orang kafir Quraisy. Pada masa dahulu tuan-tuan semua, orang kalau bunyi Quran memang dia sengaja pakak bising ataupun tutup telinga tak senang Quran. Dia mengatakan Quran masuk apa dia ni terkesan dalam jiwa dia. Sebab tu dah pakak, kita sekali-kali jangan bagi ruang pada telinga kita untuk dengar Al-Quran Karim. Bagaimana Quran cuba nak dengarkan apa dia orang. Maka tu ayat-ayat yang kita tu sebagai ketukkan lah. Pak tu ayat dia ni dia terpaksa kena dengar. Kemudian macam tu. Itulah antara hikmah ada disebut oleh ulama kenapa sebenarnya huruf Muqatta'ah ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada hikmah dia lah, dua hikmah yang disebut oleh kebanyakan ulama yang saya sebut tadi. Kemudian yang kedua adalah Ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum maknanya bangsa Rum yang telah dikalahkan. Di mana di awal terus mengikut cerita mengatakan iaitu lebih kurang apa dia ni tahun sebelum hijrah tu berlaku peperangan di mana tentera Rom dikalah oleh tentera Parsi. Saya dah sebut tadi maknanya pada masa itu kuasa besar ada dua lah, antara Rom dan Parsi. Tapi ke awal dan terus di mana Rom dikalahkan. Rom ni ahli kitab. Rom ahli kitab lebih kurang dekat kita lah. Maknanya Kristian kita panggil dekat kita lah. Walaupun dia ni bukan agama pun bukan tak sama kita, tapi dia adalah agama samawi, agama yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia selera yang saja yang dia jadi masalah. Kemudian tuan-tuan semua, kalau di Mekah ni
orang Parsi, orang Mekah ni dia semua berhala, atau Parsi ni orang semua habis sebagainya. Tapi dia segi dekat kita ni orang Rom lah. Dia segi maknanya dia ahli kita, kalau banding kita dekat kita lah. Sebab tu apabila berlaku di kekalahan tentera Rom ni, di kalangan orang Islam mesti sangat, Nabi Muhammad dan sahabat mesti lah. Sebab orang yang dekat kita kalah, diberi kemenangan kepada orang semua berhala ataupun orang yang pada orang semua habis sebagainya. Betul peristiwa ni berlaku di Gunung Hara, di mana orang-orang musyrikin suka sangat. Di mana kata dia tengok orang Parsi dapat mengalahkan beberapa ahli kita yang punya kata dekat dengan orang Islam dan sebagainya. Bahkan dengan ini pula orang Islam, tengok dia kata, ada pula pun kami akan menang. Dia kata kita lebih kuat. Itu antara latar belakang atau semua peristiwa yang berlaku sebenarnya. Betul maknanya baik-baik dua kali berterus dikalahkan. Apabila dikalahkan tentera Rom fi adnal ardi wa min ba'di walabim sayaghlibun, di negeri yang terdekat, dan mereka setelah dikalahkan itu akan diberi kemenangan. Tentu semua apabila ayat ini Allah Ta'ala gambar kepada Nabi kat awal memang tentera Rom kalah lah. Kalah kemudian berlaku di dekat dengan tanah Kepulauan Arab. Surah itu berlaku dikatakan di negara Syam lah, di mana kekalahan ini berlaku, di mana tentera Parsi dia bawa tentera dia ke lawan Rom, dan Rom tak dapat dikalahkan. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tentu semua lepas daripada itu Tuhan kata sebut ayat ni. Dan kembali pada apa yang saya sebut tadi, apabila peristiwa kekalahan Rom ni memang diejek oleh orang kafir Quraisy, maka sedihlah di kalangan orang Islam. Sedih sangat. Kemudian orang kafir menyanyi kepada Islam, antaranya dia menyanyi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Cerita macam tu lah. Sayyidina Abu Bakar boleh jumpa Nabi. Last kali tu ayat ni. Tu ayat ni maknanya lepas daripada ni, mimba' diwalabi musayaghlibun, lepas daripada ni akan, di mana tentera Rom akan diberi kemenangan semula. Kan? Allah Ta'ala kena balik di mana tentera Rom akan diberi kemenangan semula fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Bid'i maknanya lebih daripada 3 tahun, dan tak sampai kemudian ni tak sampai 10 tahun. Bid'un dalam bahasa Arab ialah 3 sampai 9. Mana Allah Ta'ala kata lepas daripada ni, lebih daripada 3 tahun dan tak sampai 10 tahun akan diberi kemenangan pula kepada dia ni, kepada tentera Rom. Begitu tu ayat ni, kemudian ada macam disebut apa saya kepala kulit lah, saya nak bakar maksudnya lah. Memang kira berapa kertan dia, kira memang macam seolah-olah ni kita kira untuk barang lah. Dia yakin sebab ini adalah kuasa daripada Allah SWT. Sebab bakal dia yakin. Kalau kita kata tidak, dia akan menyala ke mana pun kan. Ini kenyataan daripada Allah SWT itu semua. Dan sebab yakin maknanya saya kata lepas daripada ni, lebih kurang 3 tahun lebih lepas daripada ni, akan berlakunya kemenangan, di mana kemenangan akan berpihak kepada tentera Rom. Tentu semua duduk tak lama kan gitulah, lepas daripada apa dia ni, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan ada ulama mengatakan antara Syekh Jalalain dalam tafsir Jalalain mengatakan pada masa kemenangan itu berlaku dalam peperangan Badar. Masa perang Badar itu maknanya kata dia tentera Rom dapat mengalahkan tentera Parsi. Tapi pendapat ni pendapat yang ada semua dia tolak lah. Sebab dia kata kalau 3 tahun tu tak sampai lagi tu. Nabi berhijrah, maknanya setahun sebelum hijrah itu berlaku peristiwa ni. Kemudian kalau perang Badar baru masa 22 tahun lebih atau 3 tahun baru. Sebab itulah kebanyakan ulama mengatakan kekalahan yang berlaku ialah semasa berlakunya perjanjian Hudaybiyah, iaitu pada masa tahun ke-6 hijrah. Tahun 6 hijrah itu memang betul apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, di mana tentera Parsi dikalahkan oleh tentera Rom. Ini semua tentu semua adalah satu mukjizat dia panggil lah. Kebenaran Quran ni. Quran kadang-kadang disebut satu benda tu akan berlaku lepas ni berlaku sungguh. Kan? Ada setengah-setengah berlaku pada masa Nabi SAW. Ada setengah-setengah kenyataan makna berlaku lepas daripada kewafatan Nabi SAW. Inilah cerita bagaimana Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khabar Allah Ta'ala melalui Nabi SAW satu khabar yang benar. Di mana tu ayat ni belum berlaku peristiwa kekalahan tentera Rom. Ini semua adalah kita panggil mukjizat maklumat atau mukjizat maklumat yang dicerita oleh Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, banyak teman-teman semua kita akan nampak bagaimana mukjizat Al-Quran ni. Dia cerita benar-benar tak berlaku, benar berlaku semua lepas tu. Antaranya ayat ni lah. Ayat ni tu sebelum dapat Nabi hijrah kan. Allah Ta'ala katakan dia beri kemenangan.
Tentera akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lepas beberapa tahun, lebih daripada 3 tahun dan berlakunya kemenangan. Maka betul lah peristiwa itu berlaku itu semua. Dan banyak lagi ayat, contohnya idza jaa nasrullah wal fath, katakanlah kalau kita baca dalam sebab nuzul atau sebab tu pada idza jaa nasrullah wal fath, sebenarnya turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan dan buka kota-buka. Ayat tu Allah Ta'ala kata apabila datangnya kemenangan dan buka kota-buka, peristiwa itu tak berlaku lagi. Tapi lepas tu yang berlaku sungguh. Buka pada Nabi SAW diberi kemenangan, kemudian dapat buka kota-buka. Inilah cerita bagaimana tuan-tuan semua mukjizat Al-Quran Al-Karim dalam masalah perkhabaran ini bisa benar daripada Allah. Pertama sekali Quran itu benar. Yang kedua pula ialah kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di antara alamat lama kadang-kadang maklumat buat orang-orang yang masuk Islam, masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanalah kalau kita nak kecek dalam ayat-ayat lain yang terlalu banyak sangat perkhabaran yang cerita oleh Al-Quran pasti akan berlaku sungguh di mana yang cerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Kata dia, dan pada hari kemenangan bangsa Rom itu apa dia ni, bagi Allah Ta'ala jugalah urusan sebelum dan sepas, urusan apa sebelum ataupun sepas kemenangan. Nak cerita yang kemenangan berlaku semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Ayat ni sebenarnya tuan-tuan nak ajar kita dalam perjalanan hidup, berlakunya perubahan apa semua senang bukan milik manusia. Berlakunya perubahan apa semua itu adalah kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta asbab yang kita nak suruh dibuat, asbab apa sebenarnya itu bukan segala-galanya. Yang kita diminta buat usaha ke, buat perancangan ke apa semua, itu hanya segala asbab. Tapi yang sebenarnya adalah Allah SWT yang mengurus segala-galanya. Sebab tu layak cuba tengok kemenangan yang berlaku dalam peristiwa perang ni, katakanlah. Dibuat Rom mula-mula ke Allah. Kemudian lepas pula diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua adalah perancangan dan ketetapan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan pada manusia itu. Sebab tu orang tafsir mengatakan betul semua ayat sebenarnya nak ajar kita lah. Betul semua dalam kita menjalani kehidupan kita ni, tidak antara hakikat yang kita letak dalam diri kita. Yang rasa kita pandai, yang rasa kita yang hebat, yang rasa kita yang boleh segala-galanya. Kita kena faham makna apa yang berlaku semua adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lillahi al-amru min ba'd wa min qablu. Segala-galanya daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Islam, budaya hidup dia tak sama dengan orang lain, tuan-tuan semua. Kita jaga bunuh diri kalau banding dengan orang lain. Kalau ke mana? Jaga orang Islam walaupun ada, kalau banding dengan masyarakat tak terima kepada Allah Ta'ala. Sebab kita faham bahawa Islam diberi satu ilmu ataupun satu dia panggil apa benda yang ditanam oleh Allah Ta'ala, bahawasanya segala yang berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kalau kita belajar bab qada dan qadar, kita jelaskan tu semua kita tak terima masalah. Kita boleh buat qada jadi qada semua, kita diminta supaya berusaha. Apa yang berlaku depan kita tu adalah adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya masuk pada tuan-tuan sebelum ni, masyarakat Jepun kadang-kadang dikatakan lepas daripada buat kalau kita SPM lah, boleh pun atau bangun dia bimbang aku budak-budak terjun hak kalau dulu Faisal. Dan banyak cuba tengok dari di Taiwan, negara Jepun, di Korea lama bunuh diri, di India dan sebagainya sebab dia tak ada berbagai ini. Boleh balas dengan ini hari bulan punya saya atau mudah banyak sangat kadang-kadang dia ada nak menyelesaikan soalan cara macam. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku semua itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini benda yang kita kena tanya betul-betul lah. Jadi kita maknanya kita belajar benda macam itu. Sebab tu orang Islam ini tidak ada kita panggil perah lah. Cuma ada lah perah, maknanya ada lah sikit sebanyak tu. Tapi dia tidak melarang. Sebab dia faham kepada dia lillahi al-amru min ba'd wa min qablu. Segala-gala datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua kalau mengikut Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang daripada ulama tafsir yang hebat daripada Saudi, itu nama dia Abdul Rahman bin Nasir ataupun dikenali sebagai tafsir Sa'di. Kata dia sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar kita sebenarnya kau berlaku maknanya adalah kerana Allah Ta'ala bukan sebab. Sebab hanya sekadar kita diminta supaya buat cuma yang berlaku segala-galanya kita hanya sekadar merancang, kita hanya sekadar diminta supaya buat.
Tapi yang menentukan segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam peristiwa perang tadi kan, siapa suka kan? Orang kafir Quraisy ramai sahur di mana Rom dikalahkan. Orang kita ni, orang semua apa dia selain daripada bukan ahli kita, dia beri kemenangan. Suka sangat dia kan. Cuba tengok duduk tak lama tu balik. Ini semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah tuan-tuan semua kita naya ada senang kali tengok ada tafsir saya kutuk ke apa semua. Memang dia tekan sangat benda-benda gini. Dalam hidup kita, kalau kita ada barang yang tidak cukup, tuan-tuan semua untuk apa dia buat kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab kita rasa semua adalah ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yawma idzi yafrahul mu'minina bi nasrillah. Okey, kata dia, dan pada hari kemenangan bangsa itu bergembiralah orang beriman kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tadi macam saya sebut tadilah, bila kalau mula-mula sedihnya orang Islam, ahli kita, orang dekat kita, bukan makna kita sama dia tidak. Bukannya kalau ahli kita namanya, bukannya kuat sikit dari segi jahat ni kalau mana. Dalam hidup kita ni, kalau kena jahat, kita kalau jahat pula kita cuba mengurangkan, cari hal lebih, dia panggil akhafud darah ni. Kan? Kalau roh ni benda boleh jadi dari segi mudarat ni lebih buat sikit kalau banding dengan orang semua berharga dia digunakan kalau mana. Sebab gua-guanya dia ada bersama kita, dia adalah panggil apa ahli kita, dia beri kepada kita yang ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila kemenangan itu berlaku tu semua, kan? Orang Islam syukur sangat. Di mana ahli kita ataupun orang yang ada bersama yang kita telah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur sangat pada masa itulah, dan betul lah apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemenangan itu Tuhan ajar kita binasrillah. Kemenangan yang berlaku itu maknanya Tuhan boleh mula tuan-tuan semua. Maknanya itu adalah pertolongan dengan sebab diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita baca Quran, memang Allah Taala kait semua makna kehidupan apa berlaku dengan Tuhan. Kan? Tak selisih apa maknanya waktu kita jangan adalah perasaan ego ke apa semua kan. Kita kena ingat benda berlaku itu adalah apa dia ni, dia panggil apa, ketentuan daripada Allah Subhanahu. Lepas tu Tuhan kata pada dia kemenangan itu sebenarnya bukan pandang-pandang muda. Kemenangan yang berlaku tu maknanya binasrillah, dengan sebab pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita sentiasa diikat dengan macam itulah dalam hidup kita kan. Kita kena ada usaha berbagai kita. Sebab kalau tak ada bagi kita tak rasa itu lah, kita rasa kita pandai, kita rasa kita hebat. Anak ambo, anak ambo sama tak pun kita tu ada anak ambo pandai, anak ambo tu kan. Itu kadang-kadang sebab tu dalam Quran kalau kita bincang kalimah anak kan. Anak tu walaupun ada alih dia baca pendek, nak rendah sikit kita dah kata gitulah. Dah wala anak hidup. Jadi kalau kita baca apa baca anaknya, apa tu baca anak kan panjang kan. Tapi kita baca pendek. Waktu di kalangan ahli ilmu dia bincang kata ada sebab nak rendah sikit kita ni. Jangan rasa susah sangat, jangan rasa hebat sangat kita. Kan? Sebab benda berlaku itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nusuru man yasha, Allah Taala bagi pertolongan kepada siapa yang dia kehendaki. Kan? Kadang-kadang orang ini benar, kadang-kadang orang tu kalah. Kan? Cuba tengok dalam peperangan, dalam sejarah Islam kita semua kan ada masa menang, ada masa kalah dan sebagainya. Tapi yang penting itu adalah ketentuan daripada Allah Taala. Orang yang layak untuk dapat kemenangan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak layak untuk dapat kemenangan akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang suruh mayyasha Allah Taala pada dia ni beri pertolongan kepada siapa yang kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian sebab sifat Tuhan Al Aziz, Allah Taala ni Maha Perkasa. Kan? Sebab Tuhan Maha Perkasa. Perkasa Tuhan yang kadang-kadang dia boleh naik orang itu. Kita tengok dalam sejarah hidup kan. Tengok dia naik atas. Tiba-tiba masa sama dia jatuh balik semula pula. Kita baca apa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, kita baca kan. Ada kadang-kadang Allah tak lakak. Tengok menurut pada jatuh pula dia. Kadang-kadang kan. Itu semua kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bang Aziz, Allah Taala Maha Perkasa. Kan? Cuba tengok negara kan. Tengok punya teologi politik. Tengok dia boleh berpantau dalam kalah pula. Kan? Berlaku macam itu tu semua kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Allah Taala Al-Aziz Maha Perkasa. Kemudian yang kedua Ar-Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala buat dia ni Ar-Rahim itu kita panggil apa? Kesian belah lah.
Dan kemana persen belah tu semua? Antara bentuk persen belah ni dalam dunia, kalau Tuhan ambil kira dosa kita tak lama dah kita, apa lagi mana? Dalam kehidupan dunia, kalau Tuhan ambil kira kesilapan yang kita buat, tak ada orang dah. Ya, sebab dunia penuh berdosa pada hari ini. Tapi ini sebab apa barang itu hidup? Barang itu masih ada, manusia masih dikekalkan. Itu semua ada di antaranya kerana rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Quran kata kepada walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kan antara contoh katanya dalam bab rahim Tuhan, rahmat Tuhan itu semua. Allah Taala kata kalau Allah Taala nak bertindak dengan perbuatan manusia di dunia ni, tak ada seorang pun dalam dunia, habis licik dah. Kan cuba tengok bagaimana kesilapan yang dibuat oleh manusia pada hari ini. Cuba tengok tuan-tuan semua, bagaimana dosa-dosa yang manusia buat. Boleh puasa dengan amal, orang tak puasa. Mari orang istihar, orang tua meninggal, kita puasa. Ya, waktu bak tu saja, bak tu sama maaf mana, bagi bak tu. Tapi maknanya Tuhan tak bertindak lagi, kadang-kadang nak bagi ruang kita. Ya, ini sebahagian daripada rahmat yang sifat rahim yang Allah Ta'ala yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahim-rahim maknanya yang maha belah lah, atau kita maha rahmat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam kehidupan kita, saya nak sebut lah. Kita dalam mana-mana pun ada lagi muncul. Ada baru muncul. Dah ICT dah muncul. Kita nak cerita ni ada lagi bagai-bagai kita. Baru muncul, kita baru muncul memang ni ada lagi. Itu semua tuan-tuan semua adalah nak tunjuk bagaimana rahmat dia kepada kita. Sebab itulah tuan-tuan semua Allah Ta'ala bersifat dengan dua kalilah. Al-Aziz perkasa Tuhan ni, dia boleh angkat, dia boleh bertindak, dia boleh angkat, dia boleh jatuh, dia boleh ke apa semua satu kepada manusia. Tapi dalam masa Allah Ta'ala bersifat rahim, dia bagi rahmat kepada makhluk-makhluk dia. Sebab itulah kita bertumpailah dengan rahmat Tuhan. Kita banyak-banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Kesilapan kita buat ke apa semua, kita sedang dibuka untuk rahmat dia. Kalau kita perhatikan tu semua dalam sejarah hidup manusia, Nabi sebut dalam hadis-hadis yang begitu banyak. Bagaimana kesilapan yang dibuat oleh manusia banyak macam mana sekalipun. Dengan sifat rahmat Tuhan terbuka, Tuhan bagi kepada manusia. Kan? Ada sungguh kita dengar bagaimana sifat Tuhan ada, sifat Tuhan rahmat Tuhan ni. Orang yang kadang-kadang tak ada nak buat ibadat, tapi keinsafan dia lebih sampai peringkat nak mati dah. Dia tak ada sebab ibadat, dia bertaubat, yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua sifat rahim yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sifat ni macam mana kita nak hayati dalam kehidupan kita, kan? Kita boleh guna jika kita jadi Tuhan tak? Kita guna sifat ni kita dalam hidup kita, kita rahmat kepada orang-orang yang bermasalah. Kita rahmat kepada orang lain. Kan? Kita kesebelah orang lain, kita tolong orang lain, itu pun sebagian dari sifat rahmat. Apa dia yang kita diajar supaya apa dia bina hidup kita dengan sifat-sifat dia. Bukan maknanya kita nak jadi Tuhan tak, tapi sebab yang kita guna dalam kehidupan kita ni adalah nanti kata lain kita ada perasaan rahmat, perasaan kesebelah, perasaan kesebelah kepada orang lain dan sebagainya. Kemudian kita sambung ayat berikut ialah ayat yang ke-6, iaitu wa'adallah. Kemudian wa'adallah la yukhlifullahu wa'adahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tentu semua cuba dengan ayat ni lah. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada benarnya janji Tuhan. Tuhan janji nak beri kemenangan kepada dia. Tuhan janji tadilah bagi kisah Rom ni, diberi kemenangan oleh Allah. Itu semua janji-janji Tuhan. Dan banyak tu semua janji Tuhan ni. Janji Tuhan nak beri kemenangan kepada orang Islam, Tuhan nak bagi kepada orang baik. Itu semua janji yang pasti, janji-janji itu. Kan? Wa'adallah, bila janji Allah Ta'ala, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Tuhan la yukhlifullahu al-mi'ad wa'adahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tidak pernah menyalahi janji-janji dia. Kan? Dalam kisah yang kita baca tadilah, Allah Ta'ala janji di awal dia akan beri kemenangan kepada tentera Rom. Walaupun peristiwa itu tak berlaku lagi, kita sebut kepada orang Islam tentera Rom akan diberi kemenangan. Peristiwa itu berlaku sungguh. Dan banyaklah jalan-jalan Nabi itu semua kita dapati janji-janji Allah Ta'ala ni pasti berlaku sebenarnya. Sebab Tuhan ni tak macam manusia. Manusia ni kadang-kadang ada warna juga, kan? Tapi Tuhan ni sifat dia adalah la yukhlifullahu wa'adahu
Allah Subhanahu Wa Taala tak sia-sia ataupun tidak akan apa dia ni, tidak akan menyalahi janji dia. Macam kita dalam kehidupan kita lah, Tuhan janji ke buat ke ni boleh. Kan? Macam doa katakanlah. Cara contoh katakanlah doa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala kalau doa kita Tuhan janji pasti doa ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contoh kalau kita baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Atau dalam hadis Nabi SAW mengatakan apa dia? Salasatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan manusia doa mereka tidak akan ditolak, antaranya as-sa'im hatta yuftir. Puasa sampai dia buka puasa. Contoh kadang-kadang kita mau tu ke janji, kita doa lama lah. Ada sembahyang doa lama lah. Kita pergi hospital kalau dia tanya, insya-Allah sihat dah tu, doa lama dia kata kan. Nak marah pula dia. Semua tua kita nak pujuk dia. Tak apalah makcik, kita doa Allah Ta'ala nak bagi gabung kita. Doa lama dia kata kan. Dia rasa apa dia ni? Dia rasa macam seolah perah dengan janji. Sebenarnya tak boleh orang Islam gitu. Kita kena yakin betul semua janji. Contoh janji doa ni, Tuhan memang kalau kita pertama sekali kita kena cukup syarat-syarat dia. Kita dapat penerimaan daripada Allah Ta'ala ni mesti makna doa kita dia apa cukup syarat. Yang kedua pula doa kita ni doa yang tidak melibatkan benda-benda yang haram. Kemudian penerimaan Allah Ta'ala itu bukan berlaku dalam bentuk satu ya. Satu jenis penerimaan. Allah Ta'ala terima doa manusia yang jadi Tuhan ni dia berlaku 3 bentuk. Yang pertama sekali kadang-kadang Tuhan bagi selalu. Macam dalam kehidupan kita, kadang kita doa Tuhan bagi selalu. Ada semua-semua tu kadang-kadang Tuhan bagi kemudian, tak bagi selalu. Contoh gambar dia kita doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kadang-kadang kita doa masa tu tak boleh anak lagi kalau ke mana. Dah baru nikah, baru nikah kita doa tu. Kan tiba-tiba tu alhamdulillah Allah Ta'ala bagi jaya kepada anak kita. Itu sebahagian daripada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ke mana? Kan cuma dia ada semua orang tak nikah doa tu lagi tak. Benar tak? Doa tu dah Rabbana hab lana pada bini tak ada lagi. Dan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina kamu semua kan. Cuba tengok kita apa cuba tengok bulan semua orang alhamdulillah anak-anak jaya belakang. Anak-anak semaya berqur'an jago alhamdulillah. Padahal tak ada lah, kita doa saja. Nah cerita yang ada semua-semua doa tu kadang-kadang kita sebab tu kita tak dihajar maknanya kecewa. Sebab kadang-kadang Tuhan dengan hikmah dia kadang-kadang Tuhan bagi kemudian. Ada setengah benda tu kadang-kadang Tuhan tak bagi dunia, Tuhan bagi akhirat. Ada setengah orang yang tak saya pun nak beli 4 kata-kata. Tuhan tak beli ke dia kadang-kadang. Sebab beli ke dia imam dia tak kerja dah. Ada masalah kalau ke mana? Dia jadi Tuhan bagi akhirat. Itu sebab tujuan dan sebagainya. Kalau ke mana? Ada semua tu dalam bentuk kita Tuhan bagi dalam bentuk Tuhan tolak bandung. Kita pun tak pernah lagi tiba-tiba dalam hidup kita tiba-tiba Tuhan tolak bandung dalam kehidupan kita. Itulah 3 jenis yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala terima doa sebenarnya saya janji 3 kali. Ada 3 bentuk. Pertama sekali ialah terima selalu. Yang kedua Allah Ta'ala tak akhirkan sikit. Tak akhir sama ada di akhir hidup kita ataupun dalam kehidupan akhirat. Satu lagi ialah dia beri dalam bentuk Allah Ta'ala apa dia ni tolak bala-bala yang berlaku pada kita. Kadang-kadang orang sakit berlaku tiba-tiba kita sehat. Satu bilik tiba-tiba kena kahwin berlaku kita sorang. Tak ada berlaku macam tu. Itu semua boleh jadi doa-doa yang kita berdoa kepada. Sebab itulah kita kena yakin lagu-lagu mana pun. Sebab biasa manusia ni kadang-kadang itulah terus. Kalau benda boleh nak selalu, kalau benda tak, itu bukan cara dia lah. Allah Ta'ala ajar kita betul macam tu. Yang penting wa'adallah la yukhlifullahu wa'dah. Maknanya Allah Ta'ala tak pernah mungkir janji dia. Walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia ni tak tahu betul dia. Tak tahu benda yang sepatut dia tahu. Terutama kalau tak beri ni pada kita percaya orang-orang gini ya. Tentu Islam ni dah belas. Maknanya walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu benda-benda gini. Biasa orang tak tahu benda-benda gini orang lalu mana. Orang tak tahu hakikat janji Tuhan. Orang tak tahu bagaimana penerimaan Allah Ta'ala. Biasa orang lalu mana. Orang ni kata Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-6 tu, ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Iaitu mereka hanya mengetahui perkara zahir nyata daripada kehidupan dunia. Maknanya biasa orang macam orang yang utama kehidupan dunia
Orang yang besar dunia dia tak faham barang-barang ini. Dia tak faham janji Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak faham apa dia ni. Dia tak faham tentang apa dia ni, kuasa Tuhan. Dia tak faham kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Biasa macam ni kita terus semua. Allah Taala sebut ayat ketujuh ni adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia. Dia orang hanya sekadar perempuan kehidupan dunia semata-mata. Kehidupan dunia tak hanya sekadar kulit saja. Nak cari bagi dia pandang atau pandang sebenarnya hakikat sebenarnya tidak lagi. Hanya benar-benar zahir saja saya tunjuk ke dia. Itu pun dah lengkar dah. Dia cuba tak nak memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada jenis-jenis kita tua semua. Kadang-kadang apa dia ni, dan dia apabila dia berat sangat barang dunia ni, Allah sekali tak nampak benar-benar gitu. Yang kedua bila wa'ana pada wa hum 'anil akhirati ghafilun, dia lalai daripada hari akhirat. Ya, lalai akhirat ni tua sebanyak. Kadang-kadang tak pernah rasa cinta kepada hari akhirat. Contohnya bukti orang lalai akhirat ni, dia ada pengen ataupun dia ada alamat. Antaranya yang tak minat kepada barang-barang akhirat. Yang tak minat sembahyang bar, tak minat apa semua. Kemudian kata ulama yang tak rasa rindu kepada hari akhirat. Tak takut apa yang akan berlaku di hari akhirat. Orang macam ni dia tak faham mana yang saya sebut. Dia walakin aktsaran nas la. Orang macam ni tak faham apa ketentuan daripada Allah SWT. Hidup dia hanya sekadar mana tumpu dan kehidupan dunia, dia lalai daripada hari akhirat. Cuma yang ni kalau tengok dalam tafsir yang ulama, dia contoh kata adalah ada semua orang kadang-kadang dia alih dalam empat dunia. Tapi semalam tak berhenti kata-kata. Tak salah dalam empat dunia tak ada masalah. Dan kita boleh ngaji tak ada masalah. Jumaat taksir ni maknanya kita tinggal akhirat. Kita tinggal benda-benda yang apa dia ni, benda yang melibatkan apa dia ni masa depan hidup kita. Ya, ini berlaku banyak ni tuan-tuan baru-baru ini. Contoh saya sebut apa dia, kalau tengok dalam satu kenyataan daripada satu ulama muda Hasan kata dia, mana dia kata orang-orang mana belakang pak tapi semaya berhenti kata dia. Maksud ayat ni kata dia. Kan? Sebab itulah tuan-tuan semua walaupun kita dipandang segala-galanya ni gamal ni lah dapat agama ni tak erti kata dia. Dan dapat dunia dia boleh berakhir tapi pak semaya tak berhenti mana. Ini juga termasuk dalam apa disebut sebagai apa dia ni wahum 'anil akhirati ghafilun, dia lalai daripada akhirat. Cuma kelalaian tuan-tuan semua, orang Melayu kita ni atau orang Islam kadang-kadang dia kata dia tak lalai, tapi dari segi fiqh perbuatan nampak sangat dia lalai. Dia percaya hari akhirat. Kalau dia mau bermain pada kiamat benar akhirat, tapi dari segi budaya hidup dia seolah berlaku budaya ni lah. Dia lalai. Dari segi apa dia membina kehidupan dia masa depan, nak memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, persiapan untuk mati, kadang-kadang tak ada barang-barang gitu. Walaupun dari segi kenyataan dia mengatakan dia menerima akhirat kan, tapi dari segi perbuatan dan nampak jelas dan Tuhan memang dia mengingkari apa yang akan berlaku dari akhirat. Kalau benar-benar dia ni ingat akhirat, dia tak berlaku macam tu. Dia akan cari ilmu, dia akan bina amalan dia akan buat persiapan dan sebagainya untuk menuju hari yang mungkin akan berlaku bila-bila masa. Kan? Tapi bila manusia macam ni terus ni tak tengok apa adalah hari-hari sekali dia. Dan kehidupan hanya sekadar bagi perempuan pada kehidupan dunia. Orang macam ni memang dia tidak akan faham lah ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok dalam dunia sekali lah. Bila orang yang hidup suasana macam ni, dia tak faham. Dia tak faham dengan hukuman Allah. Dia tak faham dengan hikmah yang Allah Taala letak. Dia tak faham dengan apa yang keampunan. Dia tak ada kemungkinan ada macam tu. Kan? Sebab apa? Sebab kehidupan dia mengubah dalam kehidupan dunia. Alhamdulillah kita tetap berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahagiannya ada dalam kehidupan kita tu habislah. Kan? Kita tidak akan rasa sikit apa maknanya kehebatan. Tak rasa sikit apa maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku di hadapan kita dan sebagainya. Kemudian ayat berikut pula tuan-tuan semua, Allah Taala ajak dia orang. Kalau kafir masa dulu tak beriman kepada akhirat, tak beriman kepada tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada akhirat, Allah Taala ajak. Allah Taala cuba pujuk dan ajak dia supaya perhati betul-betul kan. Ajak dia supaya beriman. Di antara dia ajak kepada ayat yang ke-8 itu, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa tidak mereka memikirkan tentang kejadian diri mereka,
Allah Ta'ala tidak mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Terus semua dalam Quran ni Allah Ta'ala kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala cuma nak menjinak hati manusia supaya beriman dengan Tuhan dan beriman pada hari akhirat dua perkara. Yang pertama sekali minta supaya kita perhati diri kita sendiri, perhati diri kita. Kan? Diri kita yang comel nonton tu yang buat aku perhati betul. Kalau kita perhati betul-betul kita semua kita akan nampak mana yang benar ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Kalau ke mana? Tiba-tiba jadi macam daripada yang mana, tiba-tiba jadi gini sampai besar, sampai tua dan sebagainya. Kalau kita perhati proses-proses macam ni bukan biasa ni. Bukan proses cara berlaku dalam bentuk secara semula jadi itu ni. Pasti di sana ada yang merancang, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Waktu dari segi marhalah kehidupan manusia, kalau kita perhati seseorang kita pun, tangan kita, kalau perhati betul-betul kan, bagaimana kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ada semua ulama dia cadang gini, dia kata ayat-ayat dia ni, kita cuba tulis, sekejap tulis ke apa faedah tangan. Kan? Kita cuba bagaimana nak tengok kehebatan tangan kita yang cipta ni kan. Kita cuba tulis ke apa kelebihan dia. Saya rasa 3 minit banyak tanda nak tulis banyak perkara. Kalau dia segi luar saja. Kalau ada tu pula buat kajian pula salah-salah ke apa semua, tak ada habis kadang-kadang. Waktu kita cuba tengok dalam kadang Tuhan tu bahagia salah tu pun tak ada habis ilmu yang Allah Ta'ala ajar dia. Dan nak ceritanya untuk semua Allah Ta'ala ni dalam Quran semua cuba bawa manusia balik semula. Kamu dah engkau tak percaya Tuhan, tak percaya kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, tak percaya kepada hari kebangkitan semula tu untuk tengok diri kamu. Kan? Kalau kau pasti betul-betul memang hak ni lah yang boleh kembali semula kamu ke kehidupan akhirat. Dah. Sebab itulah tuan semua kalau kita baca betul. Sebab tu orang Islam ni dia kena ada selok dalam kehidupan dia baca benar-benar ni. Supaya boleh menambah keyakinan dia, menambah lagi keyakinan dia kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan-tuan dalam kehidupan kita telinga mana kan. Telinga ke apa semua, kena mantau ke apa semua. Kita tak ada bagi-bagi memang susah kehidupan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala reka kata walam yatafakkaru fi anfusihim. Mereka tak tengok bagaimana penciptaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebab tu kalau kita batin betul-betul memang tak ada gambar satu kita. Tak ada gambar satu mana pergerakan kita macam mana tu. Kalau nak agak pada kepandai kita saya tak boleh. Katakanlah saya sebutkan ni perjalanan hidup kita katakanlah. Kalau kita puasa, kita boleh sekat, kita nak dalam beberapa tahun semua. Muda semua, tapi perjalanan itu berlaku terus. Kita kalau boleh nak maknai hidup kita, berada kalau boleh nak 18 semua, kalau boleh segar semua. Tapi kan pergerakan itu berlaku. Tahun lepas 19 dah. Tahun selalu pula 20 pula kan. Nak cerita bagaimana pergerakan itu berlaku. Maknanya kalau kita perhati betul-betul bagi kita terus sudah cukup. Lepas tu saya kata awalam yatafakkaru fi anfusihim, tak perhati pada diri kamu. Mereka ni tak perhati ke nak duk menantai Tuhan, duk tolak Allah Ta'ala ataupun tak percaya pada hari akhirat, tak perhati ke. Tuhan yang buat diri kamu ni, kehebatan diri kamu semula, Tuhan ni lah yang mampu untuk kembali kamu semula lepas pada kamu mati. Ini satu daripada kaedah Allah Ta'ala pada yang ni. Kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bina kefahaman kepada manusia. Betul tajuk ni ada kaitan dengan tesis saya. Kaitan apa dia ni? Bagaimana Allah Ta'ala nak bina pada keimanan kepada manusia. Dah. Kemudian ma khalaqallahu samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kan? Yang kedua perlu tahan ajak kita supaya apa dia ni tengok langit bumi ke apa semua dah. Kan? Sebab itulah antara benda unik ni Quran ni, dia buat benda yang boleh difahami. Kalau buat contoh ke apa semua benda yang kita boleh tengok berlaku, boleh difahami berlaku. Orang tak ngaji boleh faham betul tak? Tengok Tuhan, tengok langit bagaimana hebat. Orang tak ngaji dia nampak kehebatan cara dia. Orang ngaji pun nampak kehebatan cara ngaji dan sebagainya. Ini kaedah yang Allah Ta'ala guna untuk apa dia ni, untuk beri kefahaman kepada manusia. Maknanya Tuhan guna benda-benda begini. Dan kemudian benda pun sekitar pula tak perlu benda jauh. Kalau kita ngaji ilmu falsafah, kadang-kadang payah nak faham kadang-kadang nak faham susah. Tapi kalau tengok Quran, nak bawa manusia faham Tuhan, kenal Tuhan ni, bagai-bagai Quran ada di sekitar kita, langit bumi dan sebagainya kan. Ini benar-benar besar.
Kan, kita tengok langit gambar semua, kita tengok. Kalau biasa itu dah tukar dah, dah tukar gambar semua, tapi langit dah tukar. Rumah kita buat dua besar sikit, ada tak dia dah tukar cakap tu. Kalau mana dah, kita tengok langit yang kita hebat, kan? Dua yang diamal itu yang kata Allah Taala cipta dengan cara tidak ada tiada dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan semua, kalau manusia nak beriman dah cukup dah bagi kita, tak perlu pada teori-teori lain tu. Kan, dah cukup untuk melihat benda-benda berada di sekitar dia ni, membuat dia pada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah Taala buat ni dia ada tujuan dia tu, bukan buat sia-sia dah. Bil haqqi maknanya Tuhan buat ni ada tujuan dia. Ada tujuan dia ataupun ada antara ayat yang sebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk uji manusia. Tuhan buat benda-benda ni bukan sia-sia ni. Kan, Tuhan buat langit bumi sia malaikat bukan sia-sia. Tuhan buat benda-benda ni. Dia ada tujuan di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula dia wa ajalin musamma, dia berlaku dalam bentuk mana yang tak dia ada masa dia. Ada masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan ada panggil apa, bukan berpanjangnya lah. Ada masa akan dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku macam itulah betul semua ceritanya. Apa dia ni, bagaimana Allah Ta'ala dia nak ajak dia orang, nak bina kefahaman dia orang. Saya itu ada manusia ni kan, nak ajak dia, nak ajak molek. Tuhan ni tak paksa kan, tak paksa orang, cuba buka pemikiran dia. Sebab tu cuba tengok Islam kan, Allah Ta'ala bila bawa manusia kepada Allah, pada Al-Quran, bila bawa manusia kepada Allah Ta'ala ni, dia cuba bagi manusia mikir kan, mikir tengok langit, tengok bumi ke apa semua kan, cara-cara yang mudah kan. Kita pun gitulah bila kita nak bawa Islam pada orang lain betul semua, jangan paksa dia orang. Ya kita bawa video faham, kita ajar molek dia gini sebagainya. Sebab bila dia faham, maka dia akan ikut dengan molek. Tapi kalau paksa kita lah, paksa paksa kita tak ada habis kita lah. Kalau mana kan, kita nak maknanya dia berlaku dalam bentuk kefahaman, dan kefahaman ini yang dia boleh bina kehidupan dia. Wa inna kasiran biliqa'il rabbihim lakafir. Kebanyakan mereka dia tidak beriman kepada hari akhirat. Inilah itu semua sikap yang ada pada dia ni, yang ada pada manusia lah, yang ada tolak Tuhan ke apa semua tu, yang kehidupan dia pelik-pelik ke apa semua tu, sebenarnya dia punca dari situ ya, punca dari kerana tidak beriman kepada hari kebangkitan. Wa inna kasiran minan nasi biliqa'il rabbihim lakafirun. Ramai kalangan manusia tidak beriman atau kafir kepada hari kebangkitan. Kita boleh tengok lah ni lah, orang beriman tak amat kalau banding dengan orang kafir. Tak, cerita gitulah. Walaupun jelas bukan apa semua, tapi itulah sikap yang ada pada manusia ni, memang dia tidak percaya kepada hari akhirat. Apabila tak percaya kepada hari akhirat, nak beri kesan dengan kehidupan dia lah. Tentu semua kita dah bincang banyak seperti ni. Apabila hari akhirat ni tidak percaya, tidak terbina dalam kehidupan dia, maka akan beri kesan pada kehidupan. Kan? Sebab tu orang Islam dia terkawal hidup dia, dia tak curi, tak apa semua, sebab dia rasa benda ni akan berlaku lah, akan dibangkit oleh Allah Ta'ala. Kita akan dihisap, kita akan ditanya, kita akan dicek, kita dihukum dan sebagainya. Bukan ada barang-barang ini, maka sendiri akan terbinanya apa dia ni, kehidupan yang molek dan kehidupan dunia. Dan kita akan jadi pekerja yang baik. Orang Islam jadi pekerja yang baik sebab dia takut akhirat. Orang Islam jujur hidup dia sebab dia takut akhirat. Orang Islam kalau dia kerja rumah, kerja rajin sebab dia takut akhirat. Itulah maknanya akhirat ni, kalau benar-benar tu wujud dalam kehidupan manusia, maka akan terbina banyak perkara dalam kehidupan dia. Tapi oleh kerana tak beriman, maka itulah kita boleh dapat dalam kehidupan manusia. Dan bila tak beriman saja pada akhirat, maka banyak perkara yang kita boleh tengok pada hari ini. Kemudian yang kedua pula Allah Ta'ala sebut pada tuan semua, antara tu ajak dia awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-arda wa amaruha aqsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka berjalan di bumi serta memerhatikan bagaimana kesudahan orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul, orang yang lebih kuat daripada mereka sendiri, dan mereka telah mengeroka bumi tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas.
Maka Allah Ta'ala sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian berikut Allah Ta'ala ni ajak orang kulit atau kafir bermasa supaya apa dia ni perhati dalam perjalanan dia, orang tu perhati bagaimana dia boleh tengok kebinasaan yang berlaku dalam perjalanan dia orang. Orang kafir kulit ni, orang musyrikin ni, kerja dia orang kulit lah, dia kerja dia berjalan dan nego, dia bosan, muda mari sebelah bawah mari nego dalam perjalanan dia tu semua dia boleh tengok kisah-kisah sejarah bagaimana Allah Ta'ala binasa. Sebab tanah Arab dulu tempat tamadun yang hebat. Kan, tamadun hebat pada masa dulu. Kan, kita belum dengar bagaimana sahabatnya, kita belum dengar apa dia ni kaum Ad, Samud dan sebagainya. Kan, di mana dalam perjalanan dia Tuhan tinggalkan baki-baki kisah-kisah dia. Mana kamu hai boleh kalau berjalan tak tengok ke bawah ini. Kan, mu tak tengok ke bagaimana kumpulan ataupun kabilah ataupun kaum-kaum ini telah dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binasa itu sebab ada kih kepada kih dia lawan Rasul, lawan Islam ataupun lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia hendak bagi syarat pada kulit, mana kalau kamu buat kerja gini juga, maka benda ni akan boleh pada kamu. Kamu tolak kerasulan Nabi Muhammad, kamu tolak ajaran Quran, boleh jadi kamu juga maknanya akan jadi mangsa yang sama mana berlaku pada dulu. Lepas tu kita begitu ada terus dia panggil fiqh sunnah dia, kalau kita nampak sunnah ni panggil maknanya peraturan Tuhan. Kalau berlaku gini. Dan benar-benar kita tu semua, walaupun benar ni peristiwa lama, tapi kalau benar ni berulang, kan, masalah sama berulang, maka hukum sama akan berlaku. Waktu kita panggil fiqh sunnah, kita panggil sunnah ilahiyah. Dia panggil apa ni? Peraturan Tuhan. Dan peraturan dia berjalan semua ni. Kalau berlaku gini. Kalau gini. Sebab itulah peristiwa gini Tuhan selalu sebut dalam Quran ni supaya kita beringat. Kalau berlaku keingkaran, berlaku penentangan, maka tunggu masa apa yang akan berlaku semana berlaku pada dulu. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu pada Quraisy lah ataupun musyrikin pada masa itu, kamu tengok dalam perjalanan kamu tu binasa yang berlaku tu kan, macam mana apa semua tu, kamu kena ingat. Ya, dia orang ni binasa kerana ingkar Rasul. Dan kamu pun lebih kurang juga lah. Kalau kamu ingkar Rasul, ingkar Islam apa semua, boleh jadi maknanya kamu adalah akan jadi apa hukum yang sama akan digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kerana kamu ni memang mudah sangat bagi Tuhan. Dia orang dulu kita binasa hebat lagi. Kanu asyadda minhum quwwatan. Orang dulu yang dibinasa oleh Allah Ta'ala, kita tua semua, dia ni hebat. Dari segi kekuatan dia hebat daripada kamu lagi. Betul-betul buat kajian tentang tamadun dulu kan. Samud kepada Fir'aun memang hebat. Kalau tu kan di Mesir, tengok di piramid, kita rasa dia buat rumah. Yang kalau pernah di Mesir lah, tengok piramid kain apa dia ada batu, dia susun tu, kita rasa menggil limpah. Ya kalau nak tamadun dia orang menor tu semua boleh tahan mampu mana cerita ni. Waktu ni sebahagian daripada hak Tuhan bin Nasr, banyak Tuhan bin Nasr. Kan? Mana-mana kehebatan dia. Maknanya kamu kita macam-macam kita lah ni, benda-benda kita lah ni tak sedar main, tak sedar baik Tuhan lah. Kalau mana? Kalau orang dulu Tuhan boleh bertindak gitu, kamu lah ni mudah. Jangan kata gitu lah. Kemudian satu lagi ialah wa asarul ard. Dia orang dia boleh bina buat tamadun, boleh tanah tu kan. Subur bumi ke bagaimana kita tengok dalam sejarah sahabat. Jadi dia apa di Yaman juga bagaimana apa dia ni baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bagaimana kehebatan dia boleh makmur ke bumi dan sebagainya. Tapi itulah betul semua apabila tamadun ni sebenarnya kalau tak dibina di atas asas iman dan takwa kepada Allah Ta'ala, dia akan runtuh di mana tu. Sebab kalau kita baca dalam surah Al-Fajr itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'aun dzil awtad alladhina taghaw fil bilad fa'aksaru fiha al-fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'azab. Tersebut depan tamadun hebat. Fir'aun yang Samud apa semua, kemudian ada dua perangai tadi. Alladhina taghaw fil bilad, dia buat kerosakan di muka bumi. Banyak maksud bumi tak boleh main tak gabung semua lah. Fa'aksaru fiha al-fasad, yang kedua dia buat kepasadan yang begitu banyak di muka bumi Allah Ta'ala. Gabung dia kesal fasabba alaihi rabbuka, Allah Ta'ala hancur beliau dia.
Walaupun hebat macam mana sekalipun, tamadun dia orang benar. Kata kalau ada dua perkara ni, tak beri tu hebat pelosok kamu di muka bumi Allah Ta'ala ni, akhir sekali Tuhan akan apa? Bersumpah alaihim, Tuhan akan apa? Tuhan akan dia akan hukum, dia akan azab dia orang semua. Begitulah kata semua, maknanya perjalanan gini, kehidupan macam sebenarnya dia bulan ni. Sebab tu kita bimbang sangat pada masyarakat kita ni, tolak Tuhan, masyarakat kita toksik pada Islam, toksik Nabi ke apa semua, kita takut sebenarnya ke bulan pada kita. Sebab Sudan ni peraturan dia berjalan semua ni, dia berjalan semua. Kalau gini pula, kalau gini pula. Sebab tu Allah Ta'ala mengingat pada Quraisy ni, Nabi diajak, diminta supaya mengingat pada Quraisy kan. Kamu wahai Quraisy ni orang tak tahu mana kan. Tengok dulu hebat dia segi kekuatan sebagai umur dia pula, kemudian kekuatan begitu hebat, kemudian apa kemajuan negara dan sebagainya sebagainya, tapi dia juga dihancur ya Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kamu wahai manusia. Waja'at rusuluhum bil bayinat, datang kepada mereka pesuruh-pesuruh Allah Ta'ala kan, bawa kejelasan ke apa, bawa habis cerita dia tentang apa, dia tak sedia, dia engkar sekali Tuhan ikut lah. Tuhan ikut dia orang, Tuhan azab dia, tindak kepada dia orang ni, kepada Tuhan kata Fama kana Allah liyat. Nah, Tuhan tidak menzalim mereka, tak. Mereka kena azab, mereka dibinasakan apa semua, bukan kerana Allah Ta'ala ni zalim, tak. Dan kerana kezaliman yang ada pada orang. Walakin kan anfusahum, mereka itulah sentiasa melakukan kezaliman. Dia selimu ni tentu semua dalam bahasa Arab dia panggil fi'il mudhari'. Maksud sentiasa buat zalim. Patutlah tentu semua pelanggar zalim kita tak boleh nak amal lah. Tak boleh nak amal. So kemudian tak boleh nak tegak, tak boleh nak tukar zalim. Sebab zaliman ni mana yang satu benda yang cukup terhadap kena lah. Sebab sifatnya sifat yang mengundang kepada kebinasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah benda-benda yang berlaku dulu tu, kebinasaan yang tamadun dulu yang dibina oleh Fir'aun ke, yang dibina oleh Samud, pada Ad dan sebagainya, tentu semua kerana apa? Kerana sikapnya daripada mereka. Walakin kanu anfusahum, tetap mereka ini adalah telah sentiasa menzalimi diri mereka sendiri. Itulah kata semayang walaupun cerita-cerita dulu sebenarnya, tapi dia beri peringatan kepada kita lah tentang peraturan Allah Ta'ala. Dan kita mengulangi apa yang dibuat oleh mereka, maka kemungkinan besar apa dia hukuman sama ataupun hukuman akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita lah. Sebab tu kita panggil dalam pengajian dalam tafsir, kita panggil sunnah ilahiyah. Serta dia khusus berkaitan dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini. Itulah kata semua. Saya rasa untuk hari ini dah. Kita doakan kepada Allah Ta'ala selamat kita tentu semua. Itulah yang kita boleh bicara pada pagi ini. Semoga kita dapat mohon bersama insya-Allah Ta'ala yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.